للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimina bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, malam ni kita menyambung muzakarah ilmu kita berpandukan kepada kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15. Dan malam ini kita masuk kepada bab yang keempat. Bab yang keempat muka surat 17. Yang mana ada kitab boleh buka kitab lah. Yang mana tak ada kitab dengar je. Kan? Tengok ada pengusi kat belakang pegang kitab. Baik tuan-tuan, kita malam ni muzakarah pada kitab Bahrul Mazi ni. Terjemahan Sunan Tirmizi, hadis Sunan Tirmizi, bab yang keempat dalam jilid yang ke-15 iaitu bahagian Al-Fitan. Bab yang keempat ni disebut babu ma jaa fi isyaratil muslim ila akhihi bisilah. Maksud dia bab yang menyatakan hadis yang menunjukkan atas larangan pada menghalakan seorang muslim kepada saudaranya akan senjatanya. Ini kita bincang bab ni. Yang mana Imam At-Tirmizi sebut dalam bab Kitabul Fitan hadis daripada Nabi SAW yang merupakan satu larangan seseorang itu menghalakan senjata dia kepada saudaranya. Maknanya menghalakan senjata itu untuk apa tujuan kita akan bahaslah dalam hadis ni. Cumanya kita nak faham bahawa hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam bab Kitabul Fitan, bab fitnah yang banyaknya berlaku pada akhir zaman. Jadi di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asyara ala akhihi bihadidatin la'anatul malaikatu hasanun sahihun gharib. Maksud dia daripada Abi Hurairah radhiyallahu daripada Nabi SAW sabdanya, siapa menghala atas saudaranya dengan besi, melaknat akan dia oleh malaikat. Hadis sahih gharib. Ini hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Cuma sebelum nak bahaskan hadis ni tuan-tuan, kita bahaskan dulu tentang perawi hadis ni. Perawi hadis ni ialah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah, yang nama asalnya Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah tu bukan nama betul dia, nama gelaran. Nama asal dia Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Digelar dengan Abu Hurairah itu ialah Nabi SAW bagi. Puncanya apabila dia lalu depan Nabi tengok dia dekat jubah dia tu, lengan tangan tu ada anak kucing. Jadi Nabi SAW tanya dia, apa yang ada dalam jubah kamu tu? Maka dia kata, hirrah. Hirrah ni maknanya anak kucing. Ya. Maka bila dia kata dalam jubah dia tu, dalam lengan jubah dia ada anak kucing, maka Nabi pun panggil dia Abu Hurairah. Abu tu bapa, Hurairah tu bapa anak kucing. Tu. Ya. Hurairah tu kalau ikutkan dalam bahasa Arab dia tasghir. Tasghir, wazan tasghir maknanya Hurairah menunjukkan kecil. Jadi kucing yang dipegang oleh Abu Hurairah tu kucing yang kecil. Jadi dia bergelar dengan Abu Hurairah.
Ini dipanggil gelaran. Pada zaman Nabi SAW ni, gelaran bagi sahabat-sahabat ni merupakan satu benda biasa. Dipanggil laqab, gelaran dalam bahasa kita lah. Jadi itulah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau ni masuk Islam agak lewat. Agak lewat. Maka dia masuk Islam ini agak lewat dan dia sempat bersama-sama dengan Nabi 4 tahun. Dia lewat masuk Islam tapi dia sempat bersama-sama dengan Nabi 4 tahun. Bermakna dia jumpa Nabi sebelum Nabi meninggal 4 tahun. Daripada Islam dia sampai Nabi meninggal 4 tahun dia duduk dengan Nabi SAW. Dalam 4 tahun ni, kalau kita lihat daripada sudut manakib ataupun latar belakang Sayyidina Abu Hurairah, dia di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis walaupun dia 4 tahun dengan Nabi SAW. Sehingga setengah daripada orang-orang yang mengkaji hadis di kalangan yang tak suka manhaj hadis itu, iaitu golongan Syiah, mempertikai Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Di antara alasannya, macam mana orang tak lama dengan Nabi tapi banyak hadis dia hafal berbanding dengan orang yang lama seperti Sayyidina Ali, masuk Islam umur 6 tahun lebih awal. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman yang lebih dulu masuk Islam. Tetapi Abu Hurairah ni sahabat Nabi 4 tahun tapi banyak menghafal hadis Nabi SAW. Maka dikaji oleh ahli sejarah, walaupun dia 4 tahun, dia ni orang yang sentiasa bermulazamah dengan Nabi. Maknanya dia tak ada kerja lain. Duduk dekat Madinah, jadi ahli sufah. Maknanya kalau tak ada perang, tak ada apa, dia akan duduk dekat masjid, siang puasa, malam qiyamul lail dan belajar dengan Nabi SAW. Jadi dia rapat dengan Nabi, bermulazamah dengan Nabi. Biasalah tuan-tuan orang, kalau dia biasa dekat dengan tuan guru, walaupun dia tak lama, tetapi dia sentiasa banding dengan orang lama yang datang sekali-sekali. Kan? Contohlah tuan-tuan, macam tuan-tuan ngaji kitab ni, jumpa dengan Ustaz Ghazali sebulan sekali. Contoh. Banding dengan orang yang sentiasa mengiring saya pergi. Kulu kili, kan tak sama. Begitulah Sayyidina Abi Hurairah. Dia rapat dengan Nabi SAW. Sayyidina Abu Hurairah ni dia rapat dengan Nabi. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyebut, kalau buka dalam kitab Fathul Bari, tentang Sayyidina Abi Hurairah ni, kalau tak silap saya tuan-tuan, antara yang telah dia berdepan dengan Nabi sehingga dia juga orang yang banyak menghafal hadis Nabi. Di antara peristiwa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah satu ketika dia datang jumpa dengan Nabi, dia kata mengadu dengan Nabi, dia kata, Rasulullah, aku ni menghafal, dengar kamu kata tapi tak berapa ingat. Tak berapa ingat. Maka Nabi SAW suruh Sayyidina Abi Hurairah pusing belakang. Ni tuan-tuan tengok dalam kitab Fathul Bari sejarah dia. Dia pusing belakang. Maka Nabi suruh dia angkat jubah dia. Maka dia pun angkat jubah dia. Nabi lekap tangan dia dekat belakang Sayyidina Abu Hurairah dengan mengatakan, Dum ya Abu Hurairah. Maknanya dia kata apa? Ambil wahai Abu Hurairah. Sejak pada tu, bila Nabi SAW buat macam tu, apa yang dia dengar daripada Nabi, ingat sampai bila-bila. Ingat sampai bila-bila. Maknanya berkat doa daripada Nabi. Angkat jubah, letak tangan Nabi sampai macam tu. Itu doalah daripada Nabi. Sehingga dalam riwayat menyebutkan
Sayyidina Abi Hurairah pernah mengatakan, aku ni menghafal hadis Nabi ada 2 karung. Maknanya digambarkan banyaknya hadis yang dihafal daripada Nabi 2 karung. Maka aku cerita satu daripadanya. 1 karung dia cerita terang-terang, tapi 1 dia tidak cerita. Kecuali ketika mana dia nak mati, dia cakap tu ketika dia nak mati, dia cerita sekali. Maka ditakwilkan oleh ulama-ulama hadis, dia hafal 2 karung, 1 karung tu, apa yang dia tak cerita kecuali dekat-dekat nak mati baru dia cerita. Kan? Untuk tidak menjadi orang yang menyembunyikan ilmu. Maka ulama-ulama hadis kata, rupa-rupa yang 1 lagi dia tak berapa nak cerita dengan orang tu, ialah berkaitan dengan siasah dan pemerintahan. Tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Fathul Bari, disebut kisah tu. Sayyidina Abu Hurairah ni banyak menghafal hadis daripada Nabi, cerita tentang siasah dan pemerintahan. Tuan-tuan tahu apa dia siasah pemerintahan? Pemerintah tahulah siasah tu. Politik. Hadis-hadis berkaitan dengan tu. Itu dia tak berapa nak cerita. Kalau dia cerita biasanya tuan-tuan menyentuh pemerintah dengan politik, tak lama bercakap. Kan biasa begitu ya tuan-tuan bang Kalau duduk kuliah asyik kejap-kejap pemerintah, kejap-kejap politik, tak lama lah kuliah tu. Kan? Tak lama. Kadang-kadang yang duduk pun bukan berapa sedang nak dengar tu. Kan? Tapi itulah yang disebutkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi kalau kita nak banyak mengikutkan hadis-hadis berkenaan pemerintah dan politik ni, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia ni orang yang amanah. Dia disampaikan semua hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak gambarkan, walaupun 4 tahun dia dengan Nabi, dia punya menghafal hadis tu cukup banyak. Macam kita lah tuan-tuan biasa duduk dalam kuliah, kadang-kadang walaupun tak lama ataupun tak lama lah kuliah, setengah jam je, kadang-kadang 1 jam sampai isyak berhenti. Kira-kira tuan-tuan, kalau semua yang keluar daripada mulut yang cakap tu ustaznya masuk betul-betul dekat kepala otak, kan? Tak tinggal 1 pun, agak-agak tuan-tuan boleh ngajar balik tak agak-agak? Macam bang, boleh ngajar balik tak? Yelah kita duduk 1 jam aja, bukan lama. Tapi setiap patah keluar daripada mulut tu, masuk betul telinga kanan, parking terus dekat otak, tak keluar telinga kiri. Setiap petah perkataan tu, maknanya kita dapat semua. Kira-kira kalau ustaz tak datang tu boleh ganti agaknya. Macam bang, boleh bang? Oh confirm tak. Tu yang bila kata tak tu memang tak berapa nak ingat lah. Kadang-kadang 10 yang ustaz cakap tu, 1 tu pun belum tentu lagi nak ingat. Kan? Walau macam mana pun itulah dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak sebut sedikit tuan-tuan tengah sahabat Nabi, yang tuan-tuan hari ni boleh baca kitab ni, boleh baca kitab, yang kita tengok dalam kitab tu ada hadis dan ada periwayatan, maka itulah hasil daripada usaha sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar daripada Nabi, yang diriwayatkan dengan siap daripada sanad-sanadnya. Sahabat Nabi, dulu zaman sahabat Nabi, zaman Nabi kitab tak ada, buku tak ada, tidak dibukukan. Keluar daripada mulut Nabi, tu hafal. Keluar, terus hafal. Dan daripada hafalan tadi tu, diriwayatkan mulut ke mulut. Sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim, sampai kepada Imam Turmuzi, sampai kepada Imam Abu Daud, sampai kepada Imam Nasai, sampai kepada Imam, Nasai Ibnu Majah. Kan, Sunan Sitah, maka dibukukan, diriwayatkan dengan siap perbahasan sanad dia sekali. Tu. Sebab tu kita ni tuan-tuan dapat faedah hasil daripada pengorbanan sahabat-sahabat Nabi dan juga ulama-ulama hadis. Jadi kita boleh buka dalam kitab, ada hadisnya. Cuma ni kita biasa belajar style orang universiti kan. Duduk dengar kitab tak ada, pen tak ada, semua tak ada. Style gitu. Tu kan macam tu. Bang style universiti gitu, orang dah pandai, dia duduk kitab tak ada, dengar lecturer public speaking. Kan, dengar gitu. Lepas tu balik buat homework. Kan, masa tu baru nak cari kitab. Menggagar nak cari kitab tuan-tuan. Tu, kira-kira tuan-tuan memang label universiti. Label universiti tu yang saya respect tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Kita kembali kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis yang mengatakan bahawa kita kena jaga-jaga pada akhir zaman. Sebab Nabi SAW
mengatakan dalam hadis ini, jaga-jaga man asyara ala akhihi bihadidatin. Dia kata siapa-siapa yang mengarahkan kepada saudaranya bihadidah. Hadidah ni besi. Hadidatin tu besi. Maka disebutkan oleh ulama senjatalah besi. Tak kira tu parang ke, tombak ke, apa ni, panah ke. Kalau zaman sekarang ni tak kira bozoka ke, kan, meriam ke, janji nama senjata. Jadi kalau kita halakan kepada saudara kita, maka kata Nabi SAW kata apa? La'anatul malaikah. Melaknat malaikat. Seluruh malaikat melaknat siapa? Orang yang menghalakan senjata kepada saudaranya. Jadi hadis ini daripada Nabi disebutkan oleh Imam Tirmizi sebagai satu peringatan kepada kita, pada akhir zaman benda ni akan jadi satu kebiasaan. Sebab dalam hadis ini disebutkan dalam bab Kitabul Fitan. Pada akhir zaman benda ni jadi satu kebiasaan. Main senjata, ugut orang, bunuh orang, itu satu benda yang biasa. Kan? Kalau kita tengok hari ni, kesan daripada senjata manusia buat senjata, maka yang mati manusia juga. Bukan orang lain. Kesan daripada senjata. Sebab tu tuan-tuan kita kena lihat dalam Islam, bab senjata ni dia ada undang-undang sendiri. Bab senjata. Kita tak boleh tuan-tuan ambil senjata, halakan kepada saudara kita secara suka-suka pun tak boleh. Dalam Islam kata dilarang. Dia menjadikan suatu benda yang kita akan mendapat laknat daripada malaikat. Tapi pada akhir zaman benda tu satu benda kebiasaan. Orang pegang senjata, kadang ada lesen, tak ada lesen pun pegang juga. Kan? Orang bagi pegang senjata, kita duk tengok hari ni digunakan pada untuk apa? Tuan-tuan, kita duk tengok hari ni. Dunia membina senjata canggih. Macam-macam keluaran terbaru. Tujuan pembina senjata tu untuk apa? Perang, bunuh orang, betul tak? Tu. Kita duk tengok. Kalau satu batang, dua batang senjata, tu pun boleh berlaku kriminal. Kan, jenayah. Boleh berlaku dengan adanya senjata. Lesen tak ada lesen tu cerita lain. Orang kadang-kadang tuan-tuan, orang bagi senapang ada lesen untuk guna. Tapi dia cari ayam, cari burung, cari benda tu. Kan? Tapi ada masanya guna benda lain. Kadang-kadang guna sampai merompak. Guna senjata untuk merompak. Itu kita lihat daripada sudut jenayah yang datang hasil daripada senjata. Sebab tu dalam Islam meletakkan bahawa senjata ni dia ada undang-undang sendiri. Yang ada peraturan dia. Tak boleh saja-saja guna. Dunia memaparkan kepada kita perlumbaan dalam membuat senjata dalam apa bidang pun adalah untuk berperang. Tuan-tuan bayang, dengan teknologi yang ada hari ni, ini daripada satu sudut lah. Dengan teknologi yang ada hari ni, orang akan buat macam-macam senjata yang canggih dan upgrading dia macam-macam. Kan? Kalau zaman dulu tuan-tuan, orang nak pergi perang, maka dia buatlah helikopter Apache untuk perang. Kan? Tuan-tuan tahu ke helikopter Apache ni? Kan? Saya pun tahu tu sebab kita tengok dalam laman tentera tu, tahulah tuan-tuan. Yang kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, yang tembak Syekh Ahmad Yasin ketika lepas sembahyang subuh di Palestin dengan helikopter Apache, hancur habis tubuh badan Syekh Ahmad Yasin, pengasas kepada Hamas. Tuan-tuan, tu dia cerita bab senjata boleh ke situ tu. Nanti kena faham kaedah ada cerita. Tapi itulah tuan-tuan, begitu juga tuan-tuan senjata, contoh helikopter Apache ni senjata perang, digunakan selepas matinya Syekh Ahmad Yasin. 2 bulan setengah selepas tu, dia punya pengganti dia. Bang, tahu tak siapa pengganti Syekh Ahmad Yasin? Tak tahu. Tuan-tuan tahu cuma Ismail Sabri je yang tuan-tuan tahu. Kan? Tuan-tuan tahu daripada apa? Contoh, Tun Mahathir, lepas tu Tun Daulah Badawi, lepas tu siapa? Najib, lepas tu? Siapa Haji Roslan? Siapa suruh datang hari ni memang kena tanya. Lepas Najib siapa? Mahathir balik semula, betul tak? Lepas tu? Muhyiddin, lepas tu? Bab tu cukup hafal.
Bab tu suka kalau tak hafal tak payah duduk Malaysia lah tuan-tuan. Tapi yang saya nak sebut tuan-tuan, setelah kematian Syekh Ahmad Yassin dengan senjata Apache tu, maka penggantinya Rantisi. Dr. Rantisi. Dr. Rantisi tuan-tuan. Apa dia kata? Dia lebih rela ditembak Apache daripada dirinya menyerah kepada Israel. Tu tuan-tuan, cerita senjata bab tu dia kena gabung cerita baru faham. Kalau cerita senjata je tuan-tuan tak reti ehwal semasa. Kan? Tu biasalah pendekatan saya dalam menyampaikan ilmu. Jadi tuan-tuan, manusia hari ni buat senjata canggih daripada helikopter Apache ke tornado ke tanker kereta kebal ke, begitu juga sampai kepada nuklear. Semuanya bunuh orang dalam dunia hari ni. Perlombaan orang buat senjata. Saya nak sebut cerita pasal senjata sebab Nabi sebut pasal senjata. Dan benda ni pada akhir zaman jadi satu kebiasaan dan perlombaan. Tujuannya apa? Nak pergi perang. Bila kata perang, tujuannya apa? Untuk bunuh orang. Tuan-tuan, kita duk tengok Barat dia buat senjata canggih. Daripada Apache tukar sekarang drone. Kan? Drone. Pakai tu, tengok orang tak ada. Apa orang kata kapal terbang tanpa pemandu. Kenapa? Sebab orang takut mati. Ni perbezaan antara bab senjata ni tuan-tuan, Islam dengan kafir. Tuan-tuan kena faham bab senjata di Islam, kafir apa dia? Orang kafir dia bela senjata sebab dia takut mati. Dia nak buat lagi canggih. Kalau boleh dia tak nak perang berdepan. Dia nak duduk dalam bilik je main controller. Tetapi orang Islam dia perang memang nak mati. Beza orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir perang dia nak hidup. Tapi orang Islam perang memang nak mati. Kenapa? Dengan kematian itu adalah merupakan salah satu jalan pintas untuk masuk dalam syurga. Sebab Nabi SAW kata, yughfaru li syahid kulla dhanbin illa dain. Akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh dosanya bagi orang mati syahid kecuali hutang. Maknanya orang yang perang mati syahid, dia senang untuk masuk syurga. Kalau ada dosa, Allah Taala boleh ampun kecuali yang melibatkan hutang. Jadi maknanya perang mati syahid kerana Allah, maka jalan pintas masuk syurga. Tu. Sebab tu tuan-tuan kita tengok hari ni, kenapa Barat dalam penciptaan senjata. Boleh ke tuan-tuan kuliah hari ni cerita senjata ni boleh? Sebab ceritanya pun bab senjata. Kena gitulah tuan-tuan, sebab kitabnya pun cerita bab tu. Kan? Kita pandukan kepada kitab tu. Jadi dia cerita, kalau kita tengok tuan-tuan perlombaan hari ini dalam pembinaan bab senjata, Barat buat senjata, dia akan buat satu upgrading setiap kali pertempuran, setiap kali apa juga dia buat misi, dia akan tengok senjata dia. Kan? Sehingga tuan-tuan tengok orang Israel yang dia takut nak berdepan dengan penyerang berani mati, orang-orang Hamas, maka dia bina dia punya kapal pula. Dia punya kereta kebal. Bang, tahu tak nama kereta kebal tu apa? Jenama dia? Tak tahu. Tu yang aku geram tu. Tuan-tuan tengok, ni dunia punya. Dunia punya. Israel buat satu tanker tuan-tuan, mana kereta kebal, namanya The Hammer. The Hammer. Ni bukan ahli gusti tuan-tuan, ni kereta kebal. Tu tuan-tuan, dia ahli gusti ada The Hammer. Kan? Lepas tu kalau penyanyi pun ada hammer tuan-tuan. Kan? Penyanyi pun ada hammer. Ahli gusti ada hammer, penyanyi ada hammer, perang senjata pun ada hammer juga. Tu. Kan? Bang, penyanyi hammer siapa orang mana bang? Kenal tak penyanyi orang putih MC Hammer? Ustaz kenal walaupun dia pakai serban. Tu. Dia reti sebut bab tu. Bab gusti hammer pun ada, penyanyi pun hammer. Tu senjata canggih yang Israel buat tu untuk tanker tu, kereta kebal, namanya The Hammer. Tetapi tuan-tuan, orang-orang Hamas, dia pun orang Islam yang perlu kepada teknologi. Dia pun mengkaji, berperang untuk mempertahankan diri. Maka mengkaji, dia pun boleh buat bom tuan-tuan. Buat bom. Bom macam mana? Peluru pepandu yang daripada Israel yang tak meletup, body fight semula. Pop sekali tembak, hammer hancur. Pening dia. Pening. Sebab tu tuan-tuan kita lihat, orang-orang Barat, bila dia nak berdepan dengan orang Islam, dia memang akan cari jalan dalam bab berperang ni, jangan bersemuka. Jangan bersemuka. Sebab tu tuan-tuan tengok,
kenapa perang berlakunya di Iraq. Malam ni kita cerita bab perang sebab ceritanya senjata. Tu tuan-tuan berlaku di Iraq yang mana tentera bersekutu diwakili oleh 28 negara yang berpusat dekat sepadan Arab Saudi. Betul. Ni dah lama dah tuan, kes pun dah tutup. Kes dah tutup tuan-tuan ni, tapi kita buka balik untuk kuliah malam ni. Tu. Kan? Misi perang tujuan kenapa? Sebab Barat mewar-warkan bahawa Iraq ada senjata nuklear. Hancur Iraq dikendakan dengan Saddamnya mati. Kan? Mati dah. Tiba-tiba habis perang, tengok siasat. Siapa ketua yang pergi menyiasat bang? Siapa dia? Tu. Ni Haji Roslan, siapa dia ketua menyiasat? Al-Baradi. Tu pun tak kerti juga, susah. Kan? Dia buat kenyataan bila habis cerita dia kata tak jumpa senjata tu. Tapi Iraq dah jadi padang jarak padang terkukur. Tetapi tuan-tuan sebenarnya something behind yang dilihat kat situ. Nabi dah sebut akan berlakunya bila perang kat situ, dia tidak akan habis dan tak akan terangkat dan tak akan settle kecuali turunnya Al-Mahdi pada akhir zaman. Tu pintunya tuan-tuan. Kita lihat di Asia Barat, suasana pergolakan tak berhenti sehingga pada hari ini. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan, kecanggihan senjata yang mereka buat, canggih senjata, kalau tak perang, senjata tak laku. Kalau tak perang, minyak tak naik. Betul. Tuan-tuan tengok masa perang, minyak naik. Betul. Masa 28 negara lawan kepada Iraq, maka minyak naik. Haji Roslan, sampai berapa dia punya dolar setetung? Ya. Saya ingat paling tinggi ialah $120 satu tong. Tu ni cerita senjata tuan-tuan. Artinya tuan-tuan, dia cipta perang, dia cari isu, dia jadikan isu. Maka dia jadikan apa? Dekat situ, kalau kita tengok dekat Syria hari ini, peperangan dia taja belakang, tetapi dia kata yang gaduh antara Sunni dan Syiah. Tu. Sebab tu kita ni tuan-tuan sebagai orang Islam, dalam hadis ni, bab cerita senjata kita kena cerdik. Sebagai orang Islam, memang akan berlaku perbezaan pendapat antara orang Islam dengan orang Islam. Kalau kita mengkaji dalam sudut sejarah, memang akan berlaku. Tetapi orang Islam kena reti dalam perbezaan pendapat tadi itu, mana yang usul, mana yang furuk, sehingga tidak berlaku pertelagahan antara Islam dengan Islam. Sebab bab senjata ni tuan-tuan menjadi punca kepada orang berbalah. Bab senjata menjadi punca. Tu tuan-tuan. Jadi kita kena ingat, bab senjata, orang barat dia buat canggih sebab dia nak mempertahankan diri, tetapi kalau tak perang, barang tak laku. Barang tak laku, bila barang tak laku, duit tak masuk. Betul? Jadi tuan-tuan, berlakulah peperangan kuasa besar dunia dengan senjata. Jadi tuan-tuan kena ingat, pada akhir zaman, bila Nabi SAW pernah kata akan berlaku malhamatul kubra. Malhamatul kubra dalam hadis Nabi, lambakan daging. Malhamatul kubra itu lambakan daging. Bila? Tuan-tuan, apabila berlaku pada akhir zaman, peperangan di antara orang Islam dengan orang kafir. Pintunya mana? Sekarang dah terbuka pintu dia, iaitu di Syria, di Damaskus. Kan? Dia tak akan berhenti tu. Tak akan berhenti. Sebab tu isu sentiasa dibuat. Kenapa? Untuk melaksanakan peperangan. Untuk apa? Melakukan senjata. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan, kita tak boleh acukan senjata kepada orang Islam tanpa apa-apa alasan. Walaupun dengan cara nak main-main pun tak boleh. Tuan-tuan tengok orang hari ni buat prank. Saya sebut itu kan tuan-tuan, sebab hadis ni ada kaitan bab tu, buat prank. Prank senjata. Prank senjata pun begitu. Bahkan kat sini tuan-tuan, mengugut orang Islam dengan senjata tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Zahirnya dalam hadis ni kata akan dilaknat oleh para malaikat. Malaikat melaknat, menyumpah, menghina bagi orang yang bermusuh antara satu dengan yang lain. Jadi orang Islam daripada sudut Islam ialah innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam dia bersaudara.
Siapa juga warna kulit dan bangsa dia, di mana juga dia berada, nama orang Islam, mengucap dua kalimah syahadat, dia adalah bersaudara. Bila bersaudara, artinya tuan-tuan, jumpa kat mana pun orang Islam, dia adalah saudara kita. Putih ke kulitnya, hitam ke kulitnya, bahasanya berbeza, tapi mengucap kalimah syahadat, dia merupakan saudara. Bila saudara Islam, kita tak boleh sakiti dia. Kita tak boleh sakiti dia. Kita kena bantu dia. Tetapi tuan-tuan, kita tengok hari ini, orang Islam dengan orang Islam bergaduh. Berbalah. Kan? Yang dicetuskan oleh mana-mana mereka yang tak suka dengan Islam. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam media, pengganas dinisbahkan kepada Islam. Ekstrim dinisbahkan kepada Islam. Gangsterism dinisbahkan kepada Islam. Tuan-tuan tengok kes 11 Highland Tower tuan. Twin Tower tu dekat Amerika berapa ribu bulan tuan-tuan? 11 September. Kan? Jatuh. Tombang dia tuan-tuan, yang kena nama siapa? Orang Islam. Orang Islam. Yang pengganasnya orang Islam, irhabiahnya orang Islam, ekstremis semua orang Islam. Media gembar-gemburkan macam tu. Lepas tombang dua tuan-tuan, Twin Tower tu tombang, lah beberapa masa lepas tu naik lagi bangunan baru. Betul tak? Tu orang barat tuan-tuan. Dia nak tombangkan bangunan yang dia buat, maka dia nak dapat mileage, dia nisbahkan kambing hitamkan orang Islam. Tu yang berlaku pada hari ini. Kita sebagai seorang Islam, kalau tuan-tuan kaji, kalau Allah Ta'ala dah kata inna dina indallah Islam, agama di surah Ta'ala itu Islam, dan kata ulama ad-din wassalam, Islam itu adalah kesejahteraan, keselamatan. Mana mungkin orang yang berpegang kepada Islam, yang berpegang kepada agama Allah, tiba-tiba dia jadi orang ekstrim. Mana mungkin orang yang berakhlak macam Nabi SAW, dia jadi pengganas. Mana mungkin tuan-tuan. Sebab tu artinya bagi orang Islam yang otaknya betul-betul faham Islam, dia tak boleh terima kalau orang Islam diisytihar kepada pengganas. Dia tak boleh terima kalau orang Islam ditomah sebagai ekstremis, tak boleh terima. Kenapa? Allah sendiri, Nabi sendiri adalah orang yang membawa kepada rahmatan lil alamin. Quran kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utus kau wahai Muhammad kecuali kau datang untuk memberi rahmat kepada sekian alam. Jadi kalau Nabi Muhammad itu bawa Islam, dia adalah orang yang bawa rahmat. Artinya Islam bawa tu rahmat kesejahteraan. Dia mesti bukan bawa kepada huru hara. Artinya kalau Islam digambar burukkan, bermakna kita kena faham bahasa Inggeris kata something behind. Faham tuan-tuan something behind ni? Bahasa Melayunya apa? Bang? Udang sebalik batu. Kan tak? Ada gunting dalam lipatan. Betul tak? Ada musang berbulu. Tu. Tuan-tuan bab dalam bahasa Melayu memang canggih betul. Tu tuan-tuan realiti. Sebab tu kita sebagai seorang Islam yang diberikan oleh Allah akan agama, yang diberikan oleh Allah akan Islam, yang jadi manusia hamba Allah, kita kena gunakan akal untuk kita menilai sesuatu itu supaya jangan jatuh kepada pemahaman orang yang bukan Islam ataupun pemahaman barat yang cuba nak mengandu dombakan manusia Islam dengan senjata. Tu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dekat Syria. Tuan-tuan tengok siapa yang diberikan senjata sehingga berlaku pada peperangan. Tu, tuan-tuan, kan? Kita duk tengok orang Islam juga yang akan dapat nama. Orang Islam. Maka di sinilah tuan-tuan kita kena lihat pemikiran orang Islam itu sendiri pun perlu dipaham. Kalau orang Islam dia salah memahami Islam, dia boleh jatuh kepada golongan-golongan orang yang ekstrim. Boleh jatuh. Kalau orang Islam sendiri tak nak memahami perkara tersebut. Tuan-tuan, sebelum kepada Amerika mengetuai 28 negara menyerang Iraq, Iraq berperang dengan siapa sebelum tu? Kuwait. Kuwait Dia takluk Kuwait tu, dia tak perang dengan Kuwait. Kuwait terus diambil je. Kan? Sebelum pada Amerika jadi ketua kepada 28 negara untuk serang Iraq, Iraq perang dengan siapa? Dia perang dengan Iran. Betul? 8 tahun perang, tak kalah, tak menang.
Kan? 8 tahun perang, tak kalah, tak menang. Tuan-tuan tengok kronologi cerita. Masa Iraq lawan dengan Iran, siapa duduk belakang Iraq? Abang baca. Masa Iraq lawan dengan Iran, siapa duduk belakang Iraq? US. Amerika lah. Kan? Amerika. Bila tak menang, tak kalah, Amerika kerjakan dia. Tuan real tak? Kawan, asal-asal kawan, tiba-tiba dia kerjakan balik. Kan? Sebab senjata dia dah ada dekat situ. Bila Saddam Hussein hantar satu peluru pepandu ke Israel, Tel Aviv, kemudian satu peluru pepandu ke Arab Saudi. Tuan-tuan ingat tu? Kan? Kemudian dia masuk Kuwait. Maka Amerika parking dekat Tanah Arab, Al Jazeera. Tu. Lepas tu dia pun bukan nak pergi perang, tuan-tuan. Orang Arab juga yang pergi, dia duduk relax. Dah hancur habis, baru dia balik. Betul? Tuan-tuan ingat tak benda ni? Ni semuanya, tuan-tuan, kalau lihat adalah perlumbaan dalam persenjataan. Yang kata Nabi SAW jaga-jaga dalam bak senjata ni, pada akhir zaman, dia akan menjadikan satu fitnah kepada manusia. Kalau tuan-tuan baca tengok hadis ni, simple aja tuan-tuan, kan? Maknanya Nabi kata jangan ngalirkan jangan ngalirkan senjata kepada saudara kamu, akan dilaknat oleh malaikat. Kalau tengok satu pemahaman daripada literal hadis zahir tu, kita rasa tak perlu kita cerita pasal perang, betul tak? Tapi kerana itu bab senjata, kita kena faham pengembangan memahami apa yang disebutkan oleh Nabi. Dan apa yang telah disebutkan oleh Imam Tirmizi yang meletakkan hadis ini dalam bab Kitabul Fitan. Maknanya hadis ini letakkan dalam bab kitab fitan. Pada akhir zaman akan berlaku perkara tersebut. Maka benda itu yang berlaku kita lihat saksikan hari ini. Perlombaan orang dalam membina senjata. Tuan-tuan, ketika mana nuklear jatuh kat Hiroshima, tuan-tuan, kita pergi ke Jepun kejap. Kan? Hiroshima, juta orang mati. Kan? Senjata Amerika. Tapi Jepun kata, aku akan bangkit untuk lawan kepada Amerika, bukan dengan senjata nuklear. Betul tak? Maka dia menggunakan industri menguasai pasaran dunia. Senjata juga tu. Kita tengok Jepun, bukan besar pun ke Jepun tu, tapi otak bijak. Begitu juga tuan-tuan lihat dalam sejarah Perang Dingin, blok Amerika dengan komunis ataupun istilah Islam, Rom dan lawan Rom dan Parsi yang Nabi SAW sebut, dan benda itu akan berlaku lagi pada akhir zaman. Sejarah, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ghulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayaglibun. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran, ada surah Rum. Ada satu surah Rum, awal-awal disebutkan ketika mana kalahnya Rum, ghulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayaglibun. Kata Allah Ta'ala, maka orang Islam, bukan orang Islam perang masa tu, antara Rom dengan Parsi perang, tapi orang Islam menyebelah belah mana. Itu je. Itu Quran sebut, tuan-tuan. Quran sebut. Di sinilah, tuan-tuan, Islam mengajar kepada kita sesuatu benda yang kita nak ambil, kita kena lihat macam mana Islam punya pandangan. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum sana, tuan-tuan tak akan jumpa orang Islam gaduh. Sebab yang bergaduh ketika itu Rom dan Parsi. Tetapi Allah turunkan ayat macam mana orang Islam dalam isu perangnya Rom dan Parsi. Kita kena ulas macam mana. Sebenarnya, tuan-tuan, Islam mengajar kepada kita untuk mengetahui situasi semasa. Kan? Kalau orang tanya, tuan-tuan, Ukraine dengan Rusia, agak-agak abang, belah mana abang? Belah Rusia, kan? Tu kalau orang pandai baca dia punya berita, fahamlah. Kalau tak pandai, masalah. Kan? Sebab Ukraine belakang dia Yahudi. Ukraine belakang dia. Tu kena faham. Ini benda persenjataan, tuan-tuan. Persenjataan. Jadi, tuan-tuan kena faham bab tu. Dalam Islam, Nabi sendiri mengharamkan kita guna senjata ngalirkan kepada orang Islam. Haram. Senjata, nak tayang senjata, pergi ngalirkan kepada Islam. Islam tak ajar begitu. Senjata tu kepada musuh. Sebab tu, tuan-tuan, kalau baca dalam sejarah, dalam kitab sejarah,
Fiqh Sirah. Saya contohkan apa yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syed Rahmat Al-Buti dan Fiqh Sirah cerita pasal Nabi. Perang ni ada dua kaedah. Satu dipanggil ofensif, dua defensif. Bang, ofensif dengan defensif, tu apa makna dia? Apa dia? Ofensif, defensif, mempertahankan. Ada jenis perang ni secara defense. Artinya kita tak serang, kita jaga. Kita defense. Maknanya kita menjaga diri kita. Artinya kita perlu sebagai orang Islam ada kekuatan. Senjata perlu kepada orang Islam, tetapi dia bersikap apa? Defensif. Untuk menjaga kita punya diri, keluarga, anak isteri dan agama. Itu adalah satu tuntutan dalam Islam. Artinya sehingga terbunuh dalam mempertahankan perkara itu dapat mati syahid. Mempertahankan diri, anak bini, keluarga dan agama, terbunuh mati syahid. Dalam hadis Nabi SAW sebut. Begitu kedudukannya. Artinya tuan-tuan, bila nama kata defensive war, mempertahankan diri. Kalau offensive war bermakna menyerang, itu Islam bukan nak pergi menyerang orang. Islam bukan suka-suka nak bunuh orang. Walaupun barat tuan-tuan, dia mengatakan Muhammad ini menyebarkan Islam bisayfi. Bisayfi itu makna dengan pedang. Sebenarnya kalau kita kaji Nabi Muhammad SAW, bila dia nak pergi perang tu, dia nak selain kepada ofensif, defensif mempertahankan diri, dia ofensifnya ialah untuk menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam. Sebab itu Nabi SAW dalam kenyataannya, bila dia hantar bala tentera, dia mesti beritahu. Jumpa dengan musuh, ceritakan dulu Islam. Dakwah dulu Islam. Kalau dia tak terima Islam, bagi second choice. Tahu tuan-tuan second choice? Pilihan kedua. Apa pilihan kedua? Tunduk dengan Islam tetapi bayar jizyah. Maka terpelihara diri, keluarga dan harta. Tak boleh dibunuh. Orang kafir yang duduk negara Islam ataupun buat perjanjian dengan Islam, sama ada perjanjian diplomatik yang menjaga masing-masing punya hak, maka ketika itu dia hidup dalam keadaan aman. Kan? Tetapi kalau nombor dua tak nak, ketiga itu fatawakkal ala Allah, kata Nabi, berperang dengan orang yang tak nak Islam. Kenapa? Sebab adanya Islam atas muka bumi, terlaksananya Islam atas muka bumi, maka rahmat akan turun. Tetapi kalau Islam tidak didaulatkan atas muka bumi, maka rahmat tidak akan turun, sebaliknya laknat akan turun. Quran kata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau sebuah kampung itu bertakwa dan beriman kepada Allah, langit bumi akan keluar dia punya keberkatannya. Akan menurunkan keberkatannya. Sebab itu tuan-tuan, kenapa pentingnya Islam itu didaulahkan? Sebab bila didaulahkan, keamanan terjamin, langit bumi akan mengeluarkan dia punya keberkatannya. Tetapi kalau Islam tidak terdaulat, tuan-tuan tengok, mereka canggih, kan? Tapi jenayah banyak tak? Jenayah. Kerosakan moral banyak? Banyak. Perancis begitu juga, kan? Tuan-tuan tengok orang hari ni, tuan-tuan nak mengajak kepada orang zaman moden untuk melihat kepada kecanggihan negara maju. Kita tengok. Tetapi apa juga kecanggihan ke negara maju, yang kita tengok semuanya orang tak maju. Kan? Betul tak? Contoh mudah gini. Contoh, orang hari ni kerana dia nak maju, kan? Kerana dia nak maju, maka yang perempuan berjalan kadang-kadang pakai bikini, nak tunjuk dia maju. Kan? Itu yang digambarkan. Berjalan pakai bikini. Faham je? Barat tu, dia nak tunjuk dia maju, pakai skirt, kan? Pakai tu. Kalau itulah nama kemajuan dengan nilai macam tu, masyarakat yang duduk dekat ujung Amazon tu lebih maju. Betul? Dia pun pakai lebih terbuka daripada macam tu, betul tak? Maknanya kalau nama nilaian kemajuan ditunjuk dengan pakaian. Kan? Sesungguhnya kemajuan itu yang kita kena faham ialah apabila seorang manusia sebagai makhluk Allah, dia boleh menundukkan diri, nafsu dia untuk patuh kepada perintah Allah dalam masa kehidupan dia hidup atas muka dunia. Itulah merupakan sebuah kemajuan. Sebab apa? Ianya diiktiraf sendiri oleh Allah. Tuan-tuan lihat Nabi SAW. Ketika mana zaman jahiliah, Nabi datang,
dalam tempoh 23 tahun, 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun dekat Madinah, berjaya merubah suasana masyarakat yang dipanggil jahiliah. Suasana masyarakat yang dipanggil jahiliah. Macam mana jahiliah? Tuan-tuan tengok zaman sebelum Nabi jadi Rasul yang digambarkan dalam Quran. Ini yang digambarkan dalam Quran. Apa dia? Saya sebut contoh. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin mi'ata jaldah. Orang berzina lelaki dan berzina perempuan disebat 100 rotan yang belum kahwin. Ayat ni turun kepada Nabi. Apa maksud di sebalik ayat ni? Di sebalik ayat ni, dulu zaman jahiliah, zina itu benda biasa. Faham? Itu ayat dia. Quran juga sebut lagi. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang-orang yang dia memakan riba, maka dibangkit besok di hari kiamat sebagaimana orang yang kerasukan syaitan. Maka ayat itu di ujung tu disebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka Allah halalkan jual beli, mengharamkan riba. Memberi maksud apa? Islam, Nabi datang bawa jual beli Islam, sistem perniagaan Islam. Tetapi jahiliah dulu melaksanakan riba. Itu contoh kedua. Kemudian kita lihat pula dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, apa semua tu, tenung nasib adalah amalan syaitan. Artinya apa? Datang Islam, benda tu dibenteras oleh Islam. Tetapi zaman jahiliah, itulah yang dia buat. Itu zaman jahiliah. Nabi dapat ubah suasananya dengan program Islam. Tuan-tuan perhati balik. Judi zaman hari ini yang dikatakan canggih, ada tak? Arak, zina, ada. Tenung nasib ada. Tenung nasib ada bang? Contoh? Pandai bang. Nombor ekor tu tenung nasib lah. Kan? Kadang-kadang pergi kuliah, dengar ustaz kata tuan-tuan dan puan-puan. Otak dia nampak 21, 41, 41. Ni cakap kaki nombor. Dia pantang ustaz cakap pelik sikit. Tuan-tuan dan puan-puan. Otak dia 21, 41, 41. Oh, 21, 21. Jangan buat tuan-tuan masuk neraka tuan-tuan tu. Tapi nak sebutkan yang saya sebut tadi zaman jahiliah, yang adanya riba, yang adanya zina, yang adanya yang adanya judi dan sebagainya, yang keadaan itu zaman jahiliah ada tak hari ni? Ada. Tetapi orang kata suasana hari ini maju dan moden. Artinya dipanggil jahiliah moden hari ini. Jahiliah moden. Dipanggil jahiliah qarnal isrin. Jahiliah kurun ke-20 zaman hari ini. Jadi apa bezanya daripada zaman sebelum pada Nabi Rasul dengan zaman kita maju hari ini? Nak tahu beza tak beza ialah sebagai seorang Islam, dia boleh patuh diri dia kepada Al-Quran dan hadis, tunduk kepada Islam. Barulah bumi dengan langit tadi dapat menurunkan rahmat dan barakahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, boleh faham tuan-tuan? Tapi kalau tak ikut itu, maka dia jadi masalah. Jadi masalah. Saya contohkan lagi tuan-tuan, lagi balik ke belakang cerita pasal perlombaan senjata. Tuan-tuan tengok apabila Amerika serang kepada Iraq tadi, dia bawa tentera dia bawa senjata dia bawa ekonomi dia, kesan dah dia tak menang, dia tarik segala tentera dia tarik segala senjata dia, Amerika jadi apa tuan-tuan? Apa jadi? Yang tuan-tuan baca, apa jadi? Dia jadi krisis ekonomi. Betul? Sebab belanja dah banyak. Belanja dah banyak. Dia jadi krisis ekonomi. Tuan-tuan tengok dekat situ. Jadi krisis ekonomi. Rumah jadi naik, apa semua. Itu yang saya baca lah tuan-tuan. Kita pun ikut juga suasana semasa. Tapi nak bagi faham apa yang disebutkan oleh Nabi. Artinya tadi saya bagi gambaran. Kalau zaman jahiliah tadi tu, bab judi, bab zina, bab arak, bab apa semua tu ada. Zaman hari ni pun ada. Sama je. Tak ada beza. Artinya jahiliah moden zaman hari ini. Cuma nak bezakan macam mana? Apabila seluruh manusia itu, dia boleh balik tunduk kepada Islam. Sebab tu tuan-tuan, bila senjata tu dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senjata tu tunduk kepada Allah Taala, dia tak akan berlaku benda yang tak betul. Dia tak akan berlaku benda yang tak betul. Tu kedudukannya. Tapi kalau tak tunduk dengan Allah Ta'ala, macam-macam akan berlaku. Boleh faham tuan-tuan? Itu cerita pasal senjata. Masuk isyak dah ni? Dah masuk dah? Dah berapa minit masuk tuan-tuan? Dah terlajak kot? Tapi tak apalah tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan tu macam tak ngantuk lah tu cerita.
Kalau buka setakat hadis ni memang ngantuk tuan-tuan. Kan? Tapi kalau cerita buat senjata, oh tuan-tuan memang suka buat senjata tu. Kan? Walaupun senjata tak pakai. Kan? Senjata tak pakai, suka. Tapi itulah realitinya tuan-tuan. Sebab itu dalam Islam ada sistem dia. Ada sistem dia. Nabi dah tunjuk dah. Quran dah tunjuk dah. Allah dah gambarkan dah. Suasana tu Nabi dah berubah, dah ubah. 23 tahun. Berubah dah. Dan kita tuan-tuan, tak ada pilihan lain. Dalam suasana berbeza masa. Dulu zaman Nabi dengan zaman kita. Hari ni, yang dikatakan zaman maju. Tidak ada lain kecuali selamatnya yang balik kepada Islam. Itulah jalan keluar dia. Tak ada jalan keluar lain. Tak ada jalan keluar lain. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis, walaupun kalau terpaksa berperang dalam hadis Nabi, tetapi peperangan itu menjanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Peperangan itu menjanjikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam perang pun dapat pahala. Tu kena faham. Konsep dia berbeza. Konsep Islam bila perang dapat pahala, dapat mempertahankan diri, dapat masuk dalam syurga. Tetapi konsep orang-orang kafir perang, dia nak hidup. Sebab tu dia akan cipta senjata, dia tak akan datang melawan secara fizikal. Kan? Antara senjata yang dibawa ni, tuan-tuan, ni siapa tuan dia? Tanya balik semula. Ni tadi kat depan tuan-tuan, tak tengok handset ni tak ada tuan. Saya pun tak berani nak buka. Ada password dia, entah password dia mana. Tuannya mana, kalau tak ada, wakaf masjid. Kan? Kalau masjid tak nak, bagi kat saya, lagi senang. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok daripada sudut hadis tadi senang, kan? Tapi kalau kita tengok apa yang telah dinyatakan oleh Nabi, tak ada pilihan lain, dia kena balik kepada Islam. Sebab Nabi telah terjemahkan Islam tadi dengan keamanan 23 tahun dalam dakwah dia. Tetapi kalau kita tengok tuan-tuan, selepas daripada tuan-tuan tengok perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dingin. Dia belum masuk lagi yang satu lagi, perang dunia tu kan. Tetapi sentiasa ada isu yang berlaku. Jadi kalau orang Islam tuan-tuan memahami apa yang disebut oleh Nabi, selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Itu kedudukannya. Sebab apabila bersaudara dengan orang Islam, maka Allah Ta'ala berikan keselamatan dunia akhirat. Dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya contohkan satu, simple je tuan-tuan. Ini hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga kata Nabi, akhir zaman akan berlaku satu gerombolan tentera yang akan dimusnahkan, ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi ketika mana mereka nak menyerang kepada Madinah dan Mekah. Hadis tuan-tuan boleh tengok dalam hadis Riyadhus Salihin, kalau tak silap saya hadis yang nombor 3. Nombor 3 ke nombor 2. Tuan-tuan, awal-awal dia menyebutkan demikian. Maknanya apa? Allah sendiri menunjukkan melalui nabinya, Mekah Madinah tu kalau tak ada orang jaga, Allah Ta'ala sendiri yang jaga. Sehingga ada hadis disebutkan akhir zaman akan ada tentera untuk memusnahkan Mekah Madinah, tetapi Allah Ta'ala tenggelamkan dia punya tentera tersebut. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi artinya tuan-tuan, tak boleh tidak kita ni kena faham Islam, balik kepada Islam. Jadi tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan pun dah faham cerita hadis tadi, simple je. Jangan halakan senjata kepada orang Islam. Kena kenal musuh Islam. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dah boleh faham, cukuplah kadar tu. Kan? Kalau lagi banyak nanti tuan-tuan ada aircon, ada kipas 5 pun panas lagi. Tu tuan-tuan. Bukan tak boleh, nak cerita boleh tuan-tuan. Kan? Nak cerita boleh. Tapi kita nak syarahkan hadis tadi tu, supaya kita dapat ambil sedikit pengajaran, faham apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqa wa dinan qaima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.